Hai, Assalamualaikum. Kali ke-15. Hari ni topik baru, syirkah nama dia. Syirkah ni ataupun bersyarikat, kerjasama. Itu ada tanya dengan kawan lah kan, borak-borak dengan dia. Lepas tu dia cerita dah sebelum ni dia ada partner dan company dia. Lepas tu dah dekat serik lah nak partner-partner ni. Baik kita jalan seorang lah kan, baik bisnes seorang lagi senang lah. Kalau berpartner ni macam payah lah kan. Lepas tu kita dah belajar ni, kita baru tahu sebenarnya yang susah tu, yang banyak masalah tu sebenarnya ada sebab dia. Sebabnya daripada mula awal sampai ke tengah sampai ke akhir tu semua ni tak ikut landasan yang Islam dah gariskan lah. Ada satu dalil ni yang bagi saya powerful lah kan. Powerful tu sebabnya dia ada makna dia yang mendalam lah bagi saya. Buatkan saya terfikir lah kan, kenapa kalau benda ni bagus, kenapa kita pula rasa tak bagus? Contohnya dalil ni daripada Nabi Muhammad SAW sabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Daripada Abu Daud dan Darubni. So dekat sini ada cerita pasal Allah bersyarikat dengan company kita. Itu kan satu yang besar tu. Kalau kita fikirkan kalau orang kaya je masuk company kita pun kita dah rasa wow kan. Ini pula Allah. Dan dari posisi sini bukanlah Allah tu nak untung sama kita. Bukanlah, dia punya maksud dia tu bila Allah masuk dalam pihak ketiga, maksudnya benda tu jadi berkah lah kan. Diredoi lah. Siapa yang tak nak kan, syarikat dia berkah. Fikirlah kan apa yang sebenarnya kita missing kan. Sampai kita kalau buat partnership ni dia macam tak, ini itu masalah dia, ada je masalah dia. Jadi bila kita belajar slow-slow kan, satu ni daripada first tu dia punya akad semua kan. Akad bila nak mula tu macam mana, sebut tu macam mana dia punya rukun-rukun dan syarat dalam tu macam mana, step by step dia tu. Baru kita tahu, oh sebab tu lah macam ni kita jadi macam ni, sebab kita tak ikut pada step by step kita kan, kita tergejah je. Okey, kalau nak ikutkan pengertian pengertian tu syarikat ni, syirkah syarikat kan, artinya adalah sekutu atau berserikat. Kalau di bahasa pula, menurut bahasa adalah bercampurkan dua bahagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibezakan satu bahagian dengan bahagian yang lainnya. Jadinya benda tu dah bercampur, dia tak ada engkau, aku, dia tak ada macam tu. Dia kata kau bahagian bab printing kau handle, kau bayar lah, macam kau tanggung. Kalau bab marketing, aku orang lain pula yang keluar duit tanggung macam tu. Tak boleh. Dia bukan macam tu. Dia bila kau dah masuk tu, dia masukkan modal, dia dah melebur menjadi satu. Dia tak boleh dah nak bezakan ni kau punya ke, aku punya ke apa. Itu syarikat ni. Bila dah bercampur tu, memilikan tu menjadi bersama lah. Kau owner lah, business owner, walaupun kau hanya pemodal ke ataupun kau hanya pengelola kan. Jadi itu bisnes bersama. Hasil pun untung dibagi bersama, kerugian pun dibagi bersama, kos-kos pun ditanggung bersama. Akad syirkah ni dia bukan automatik bila kita bernikah. Macam keselalunya partnership suami isteri kan, memang banyaklah suami isteri buat partnership kan. Dia bukan automatik kau suami isteri je itu maknanya kau punya milik bersama tu. Tidak, sebenarnya dia asing. Walaupun kau nikah dengan isteri kau, kena juga berakad seperti akad yang normal orang lain, yang orang yang tidak ada hubungan suami isteri tu lah. Jadi sebab dia ada beza tu. Akad nikah dengan akad syirkah, dia ada consequences lain-lain. Dia tanggungjawab lain-lain. Walaupun kalau ada jodoh tak panjang kan, kadang jodoh tak panjang, dia cerai, tapi company tu masih boleh run lagi sebab dia tidak ada sangkut paut sebenarnya. Mesti kalau dia nak lah, dia nak sambung lagi kan dia punya partnership dengan bekas husband kan, masih boleh. Okey. Kalau ikut syar'i pula syirkah ni, menurut makna syar'i adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha bisnes dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada beza dia lah dengan kita buat dengan konvensional kan, kapitalis punya kerjasama, company partnership tu. Dengan ni dia beza dia lah akad lah, dia ada akad akad antara dua belah pihak tu. Jadi kalau biasa kapitalisnya dia tak ada akad, dia main modal, campur modal, pemodal je kan. Dia tak ada pengelola. Jadi kat sini rukun akad tu
Nanti lepas ni kita belajar lah kan. Ada 3 rukun dan ada syarat-syarat dah. Amalin-malin mesti ada pengelola. Kalau rukun dia ni memang kena ada pengelola. Kalau ada modal saja dia tak, modal tu tak boleh gerak sendiri, dia tak boleh jadi bertambah sendiri modal tu. Dia mesti ada pengelola yang mengelolakan modal tu baru jadi tambah kan. Jadi kat sini tu yang sangat berbeza lah dengan kapitalis. Sebab kalau ikutkan yang sekarang kita buat konvensional ni, kapitalis ni dia pemodal yang jadi pemilik bisnes kan. Yang pekerja yang mengelola ke tu, selama-lama dia jadi ni kuli lah. Dia kata kuli lah walaupun dia director ke apa. Dia buka order daripada bisnes tu. Walaupun bisnes sebesar mana, million ke, jutawan ke apa, dia punya director dia tu still jadi pekerja dapat berapa je kan, 1% pun tak sampai lah kadang-kadang kan daripada dia orang punya untung kan. So kat sini Islam tu adil, dia menghargai tenaga kerja bagi manusia lah. Yang sebenarnya yang kena kelola tu yang kena bangga diri ke, besar diri ke, sebab tanpa pekerja, tanpa orang yang mengelola tu, usaha, modal tu tak ke mana. Betul sebab apa? Rukun dia tak kesah kalau tak ada pengelola. Kalau contoh kan, kau tak ada modal pun, selalu kita kata nak bisnes sebenarnya, modal tak ada. Itu salah dalam Islam. Dia tak penting pun kan modal duit kan. Tak penting kan modal tu. Yang janji kau ada pengelola. Dengan pengelola boleh jalan. Bisnes tu boleh, rukun dia sah lah kan. Kalau pemodalan jumpa kawan dia pemodal lagi, tak ada siapa yang nak mengelola. Tak sah dia punya tu, duit tu kat situ juga. Tak ke mana. Islam angkat pekerja semua ni jadi juga pemilik bisnes dia. Sebab kepakaran dia kan, kepakaran dia penting tu. Islam menghargai kepakaran kau, skill kau. So itu satu mindset changes lah, mind changes lah. Aku tak ada modal pun aku boleh jadi pemilik bisnes lah, macam tu kan. Aku ada skill, aku ada ni pelajaran, aku ada ni macam-macam, usaha, ada tenaga, ada kreativiti. Itu sebenarnya itu modal dia. Modal tu lagi penting, berharga daripada duit, upah, mindset lah kan. Okay, yang seterusnya, definisi syar'i sedekah ni adalah suatu akad antara dua pihak yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha bisnes untuk memperoleh keuntungan. Dia memang untuk memperoleh keuntungan, bukan untuk membuat kebajikan. Ada orang kan dia nak tu buat untuk kebajikan. Itu dah salah takrif lah. Sebab itu dah masuk akad tabarru'ah. Ini memang kita nak cari untung, bukan cari nak tolong-menolong sebab kawan kita kan, sebab kita ada masa, sebab ustaz ke, sebab tak ada sebab tu. Dia sebab untuk memang cari keuntungan dan melakukan satu bisnes, bukan hanya investment unsur dari definisi tu kan. Adanya akad ni sebab apa? Dia ikatan ijab kabul lah, yang sesuai untuk hukum syarak, menimbulkan akibat hukum. So dengan akad tu, sebab penting akad tu, dia tengok daripada akad tu, kita tengok dia boleh jadi sah ke tak sah. Akad ni kan ada 3 rukunnya kan. Lepas tu dia kata bila ada tu baru kita boleh checklist lah. Modal ada, pengelola ada kan. Apa objek akad dia tu tadi lah, modal ataupun amal. Amal tu bukan amal charity tau, amal tu kerja. Amal tu adalah kerja. Dia bahasa Arab ni amal tu kerja, bukan amal yang bahasa Inggeris charity tu. Minimal sedekah ni ada 2 pihak, ada juga yang lebih bersepakat untuk satu bisnes lah. Untuk merealisasikan bisnes, maka harus faham bisnes tu apa. Bisnes itu adalah segala aktiviti individu atau organisasi untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa kepada konsumer dengan tujuan memperoleh profit lah, keuntungan. So mesti ada pelaku yang buat, mesti ada kegiatan apa yang kau buat tu, produk ke, servis ke, buat barang ke, apa ke, jual ke. Sasaran dia tu kita kepada konsumer lah, yang nak membeli tu kan. Mestilah ada hasil dia barang tu pun jasa. Dan tujuan dia untuk dapatkan ni lah, dapatkan untung lah, bukan untuk ikhlas. Itu bukan tujuan bisnes wasyirkatu hiya akadun baina ithnaini fa aktsara yattafiqani fihi ala al-qiyami
bi'amalin maliyin biqasdihi. Syirkah adalah satu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha bisnes dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ni tadi ya definisi syirkah tu kan, takrif dia tu. Hukum syirkah ni boleh lah, jaiz, boleh. Dari Nabi, sebab Nabi telah mentakrir lah. Takrir tu maksudnya Nabi dalam masa tu ada bapa saudara dia kan, bapa saudara dia, nama Abbas lah. Dia pun selalu buat syirkah dengan dia punya partner lah. Syirkah tu dia buat syirkah jenis mudarabah lah. Dia banyak jenis kan. Mudarabah ni maknanya ada seorang yang pemodal murni dan seorang lagi pengelola murni. Maksudnya dia hanya bagi modal je. Lepas tu yang seorang tu pergi buat kerja lah. Lepas tu dia ada bagi syarat, 3 syarat. Tidak boleh melakukan bisnes yang menyawa, makhluk yang menyawa. Yang kedua, jangan bawa barang dagangan melalui laut, melintasi laut lah. Tak boleh lah. Yang ketiga, jangan bawa barang menuruni lembah. Itu tiga benda yang dia cakap awal lah. Pemodal cakap daripada awal. Tu kita bila dalam hukum tu, pemodal ni, dia dah cakap dia pemodal, dia tak boleh nak campur tangan dengan pengelola punya hal day to day business, day to day activity. Dia kena cakap daripada awal masa sign akad tu, dia kena cakap apa macam ni, A, B, C, D apa. Lepas tu dah. Lepas tu dia cakap jika tidak mengikuti, nanti kalau ada kerugian tu ditanggung oleh pengelola. Sebab apa? Kalau ikut belajar tu, pengelola tidak menanggung kerugian modal. Dia tidak menanggung kerugian modal. Yang menanggung kerugian modal ni adalah pemodal. Kalau pengelola tu dia menanggung kerugian masa, tenaga, fikiran, semua fizikal lah. Itu dia punya jenis. Sebab dia bawa apa yang dia bawa, objek akad apa. Pemodal bawa objek akad modal, duit kan. Jadi dia rugi kat situ lah. Kalau pengelola dia bawa objek akad apa, amal, kerja. Habis dia punya kerja tu tak bergaji sebab dia tak bergaji. Syirkah ni kau pemilik tu tak ada gaji. Sebab tu kerugian kau tu kat situ lah. Patut modal kat kerja tapi gaji kau tak dapat sebab itulah kerugian dia. Itu baru adil lah kan. Dan syarat-syarat ni bila dia bawa dekat Nabi Rasulullah kata boleh nanti tak halang Abbas buat macam tu. So lepas tu yang ni syarat jadi. Syarat jadi ni maknanya benda yang boleh ditambah dalam masa akad tu lah. Benda janji tak mengharamkan yang halal atau tidak menghalalkan yang haram. Boleh kalau dua pihak tu bersetuju kan. Okay, rukun syirkah tadi 3 kan selalunya. Okay, satu yang akidah ni tu pelaku akad. Pelaku akad tu, siapa yang berakad tu, iaitu pengelola dengan pebisnes lah, antara pihak yang masuk tu kan. Yang masuk join tu ialah satu, dia kena akil, maksudnya dia tu berakal, dia tidak gila, tidak mabuk. Lepas tu yang kedua mumayyiz, at least dia dah tahu membezakan lah, membezakan antara betul salah, kira duit semua. Okay. Yang nombor 3, mukhtar, tidak dalam kondisi terpaksa. Bukan dia orang paksa dia nak masuk tu, tak ada. Tidak, dia mesti boleh ada pilihan lah dengan rela hati dia lah. Okay. Yang kedua ialah rukun syirkah tu, rukun dia ialah mahalul akad, itu objek akad tadi tu lah. So pelaku akad ni dia membawa objek akad apa? Macam kalau pengelola bawa objek akad dia amal lah. Amal tu tadi kan kerja, bukan charity tau. Jadi dia kena buat kerja dia, benda yang boleh itu saya cakap pasal tasarruf kan. Kerja dia boleh tasarruf tu maknanya daripada dia ada 2, fi'liyah dengan qauliyah. Fi'liyah tu dia boleh buat menjual, membeli, ambil barang, benda kerja yang dia buat. Yang kedua yang qauliyah tu buat akad lah. Dia boleh berakad untuk dia nak buat apa, menyewa ke, nak ambil kerja lagi ke, dia nak ambil jual beli ke, pesanan ke, kredit ke. Qauliyah tu akad-akad yang ada dalam dia buat amal tu. Kalau pemodal buat modal lah, wang dia kena wang lah, bukan barang, bukan sewa kedai. Yang modal ni kalau dia kata dia barang tu dia tak ada langsung duit kan, dia nak letak barang lah. Barang tu contoh apa, kereta ke apa kan, tu je dia ada untuk modal. Di kereta tu kalau nak jadikan modal, dia kena nilaikan dengan harga semasa. Lepas tu dia kena lego lah, dah jadi milik syarikat lah, jangan nak minta balik lah duit kereta tu. Jadi tu dah jadi hak syarikat.
Kalau dia sanggup macam tu, letak modal macam tu, silakan lah. Kalau tak sanggup, itu bukan modal lah, bukan tak sah lah dia punya ucap akad dia. Sama juga dengan sewa kan. Sebab dia ada kedai, lepas tu dia kata aku modal sewa kedai ni lah. Jadi itu tak boleh, sebab sewa adalah bukan boleh diserah terima pada saat akad kan. Jadi sewa tidak boleh. Kalau nak sewa juga, dia kirakan sewa tu. Contoh sewa tu setahun, contoh sewa setahun tu berapa? RM10,000 kan contoh kan. Dia letak dulu duit RM10,000 kata setahun kan. RM10,000 tu dia kena letak dulu, bagi dulu, serahkan duit RM10,000 setengah sewa tu kepada pengelola. So nanti pengelola akan bayar balik pada dia lah setiap bulan tu. Macam tu. Tapi kalau tak boleh mengikat pula kat situ je dia kena sewa, mungkin ada tempat lain yang lebih murah ke, lebih strategik ke, dia nak pindah tempat lain contoh kan. Dia tak boleh halang lah kat situ. Tak boleh halang lah kau kena sewa kedai aku juga, tak boleh lah. Macam tu situ dia. Yang ketiga tu asyirah, ijab kabul. Harus muafiq, sepadan dengan apa yang kau tawarkan. Yang ni tawarkan siapa yang terima kan. Ijab tu siapa yang tawarkan lah. Tawar tu maksudnya kau nak join bisnes tak? Tu orang yang tawar tu ijab lah. Betul, orang yang mengelola kata okey saya nak join lah. Tu kabul lah, tu terima lah. Yang kedua, harus satu majlis akad. Satu majlis akad ni semua ada hadir lah. Tak boleh seorang hari ni sign, esok orang lain pula sign. Boleh, dia kena semua ada di suatu majlis akad itu. Dia sign, betul kat situ kena serahkan modal tu time tu. Tak boleh modal tu di ansur-ansur lah, bagi separuh dulu ke, tak boleh. Ataupun bayar dulu, pakai dulu ke, tak boleh. Dia time yang kita berakad tu, masa tu kau 100% bagi kat pengelola. Kalau tidak, tak cukup duit lagi, tunggu jangan berakad lagi. Ataupun kalau contohnya dia duduk jauh kan, duduk negeri lain ke apa, boleh letak dulu, transfer pada siapa yang dia kat situ lah, transfer dulu. So bila dia berakad tu melalui online kan. Online tu maksudnya video live video ke, dia boleh cakap masa tu. Tadi satu majlis akad ni tak semestinya di tempat yang sama, yang penting di waktu yang sama. Maksudnya online tu kena live lah. Tu. Satu lagi, tidak boleh ada fasil. Masa berakad tu tidak ada ucapan tu, tak ada putus dengan benda lain, cerita pasal benda lain pula kan. Dia terus berakad, terima dan setelah terima objek akad. Harus saling mendengar. Tadilah kena betul-betul mendengar ataupun jelas lah, tak ada terputus-putus ke, tak dengar ke, tak clear ke. Kena ada itulah. Sebenarnya akad ni adalah sebenarnya jenis ucapan, tapi sangat digalakkan buat dalam bentuk tulisan lah. Kalau ucapan saja memang sah, tapi biasalah kita terlupa kan. Ini ada je lah kalau tak bertulis kan. Naknya ramai-ramai tu. Jadi yang penting yang tapi tak yang sign tulisan tu tak semestinya di masa majlis akad. Yang sign tu boleh kemudian. Syirkah tadi dia ada dua sebenarnya jenis bentuk dia. Yang kita cakap tadi tu syirkah akad. Syirkah akad dua pihak yang berakad kan. Dia willing tu masuk benda tu. Jadi dia berakad. Ada lagi satu syirkah amlak namanya. Syirkah amlak ni syirkah milik panggil. Contoh dia macam kalau kita beli satu barang, kereta kan, kita kongsi lah barang, nak pergi suami isteri nak bekerja ke tak ada tu, dia beli kereta kan, kongsi. Itu syirkah amlak nama dia. Satu lagi jenis yang ada orang hadiahkan kan, mak bapak hadiah tu anak-anak kan, pakailah rumah ni kan, tu hibah tu kongsi juga. Jadi semua orang pemilik, siapalah apa yang dia bagi tu jadi pemilik lah. Lagi satu ialah faraid, wariskan kematian kan. Itu pun syirkah amlak juga. Dia pemilikan selagi dia tidak dibahagikan lah. Selagi dia tak bagikan tu syirkah amlak. Kau dah bagi tu, kau dah bukan lah, tu dah kau boleh bukan sama dah, dia dah asing-asing lah tu kan. Pembahagian syirkah akad ni dia ada jenis 5 jenis bentuk syirkah lah. Yang tadi kan pemodal dengan pengelola. So ada juga yang pengelola dengan pengelola. Ada pula pemodal tapi salah seorang tu ada yang kerja. Ada dua-dua pemodal tapi salah seorang kerja. Boleh. Ataupun syirkah wujuh. Syirkah wujuh ni ketokohan di dalam bisnes lah. Ni sebab mungkin dia
pandai kan, di kedudukan, ketokohan dia, keahlian dia tu di tengah masyarakat, orang kenal dia tu. Itu selalu itu namanya sirkah wujud. Sirkah mufawadah ni, mufawadah gabungan yang tadi, syarikat yang tadi tu bila bergabung antara sirkah ni, dia akan jadi sirkah mufawadah. So kalau syarikat Inan tu dua-dua buat kerja, pemuda dua-dua buat pemuda dan pekerja. Dia juga lah pekerja, dia juga pemuda, dua-dua. Tu Inan. Kalau Abdan ni, dia pengelola, tak ada yang keluar modal. Dia macam contoh dia pergi tangkap ikan kan, tak keluar modal kan. Dia tangkap ikan, nanti dapat ikan, nanti kita pakat dah bagi macam mana kan, 50-50 ke, ikutlah kesepakat lah kan. Lepas tu yang mudharabah ni, dia pemodal seorang, pemodal saja. Lepas tu seorang lagi pengelola saja. Itu jenis mudharabah. Kalau wujud tadi, ketokohan dia tu lah tadi kan, mufawadah campur-campur. Itu jenis yang paling basic lah, asas lah kan. Ada ini detail-detail tu nantilah kan. Ada semua benda tak selamanya kekal kan. Jadi ada satu masa dia akan nak putus juga kan. Dan sama juga dengan syirkah ni, dia daripada awal-awal dia dah gariskan dah macam mana kita nak putus syirkah. Selalunya kita, kalau yang ada sekarang ni, kalau gaduh dia putus kan. Dia sebenarnya ada cara dia, tata cara dia untuk kalau putus syirkah ni macam mana. Dia macam ni. Nombor satu ialah bila salah seorang pelaku akad tadi tu wafat, meninggal. Meninggal tu maksudnya dia dah bubarkan syirkah dia. Bubar syirkah dia tu maksudnya dia kena tutup buku, kira balik estate dia. Jadi bahagian dia tu lepas modal kan, kalau dapat modal bahagikan pada waris dia lah yang dapat kan. Waris dia kalau terpulang lah, kalau waris dia jenis okey dan ahli lain tu setuju pula kan, siapa waris tu nak masuk balik kan, ada salah seorang ke macam mana ke nak join balik, terpulang itu lain akad pula kan. Jadi janji yang tu kena tutup buku, lepas tu kena serahkan pada waris lah. Yang kedua ialah putus syirkah sebab gila. Gila ni memang 24 hours benda dah gila. Yang ketiga, pengelola dilarang tasarruf kerana pikun, safi atau mahjur. Nombor 4, undur diri. Dia memang nak undur diri atau alasan-alasan yang apa tak tahulah, apa benda, dia sakit ke, dia transfer ke, dia pindah ke kan. Memang boleh dia undur diri sebenarnya dalam tu. Jadi sebab tu kita kena dalam syirkah ni kena tengok siapa yang kita bersyirkah, bukan kita tengok duit dia. Dia kena tengok orang dia. Syirkah ni dia pentingkan orang. Dihentikan, nombor 5, dihentikan oleh pelaku akad yang lain kerana tidak amanah. Ada masalah tidak amanah, jadi yang lain tu setuju untuk sepakat lah untuk keluarkan dia kan, untuk hentikan dia. Nombor 6 ialah tempoh syirkah tu berakhir. Daripada awal tadi kan, dia buat proposal, dia kata kita nak buat ni syirkah ni dalam satu projek, ikut projek tu habis lah dia punya syirkah tu. Dia tu boleh. Nombor 7, terjadi kerugian syirkah, rosak modal ni. Dia dah buat tu memang rugi kan, habis dah modal kan. Itu pun dia tutup lah syirkah dia, putus lah. Nombor 8, ada sepakat untuk akhiri syarikat. Semua setuju, dah memang semua dah kan, tak nak lagi sambung, dah kaya ke, tak nak, tapi tidak boleh merugikan lah salah seorang pelaku akad kat situ, mesti semua setuju lah yang tu. Nombor 9, hakim putuskan untuk bubar. Ni mungkin ada masalah dispute lah kan, dia ada tak tahu apa masalah dia dalam tu, dia bawa pada hakim kata okey, ni kena bubar lah. Jadi putuslah syirkah dia. Itu perkara 9 yang disebabkan apa yang menyebabkan syirkah terputus lah. Okey, so far itu dululah kan. Nanti ada sambung-sambungan, nanti kita sambung lagi. Okey, itu dia. Assalamualaikum. Bye.